A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulakan kuliah hadis pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Jadi kalau tengok kepada peserta pada tengah hari ini, semuanya staff ni wanita lah, ya. Okey, baik, tak apa. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita sambung kembali pengajian hadis menggunakan kitab Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus, dan tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, kita dah masuk kepada minggu yang kedua. Ya, tajuk ini kita dah bincang pada 16 Februari dan kita sambung siri yang berikutnya tentang tajuk hari ini, iaitulah memberi bantuan dan mencipta suasana harmoni. InsyaAllah pada tengah hari ini kita selesaikan 2 hadis yang terakhir di dalam tajuk ini. Baik. Pada kuliah yang lepas kita bincang hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa, dan kita bincang juga hadis yang kedua, ya, iaitu hadis yang berkaitan dengan seorang sahabiyah. Sahabat ni lelaki, kalau untuk perempuan sahabiyah, ya, yang bernama, kita dah cerita panjang lebar pada minggu lepas, iaitulah yang bernama, ya, Barirah. Baik, jadi kita sambung pada tengah hari ini hadis yang ketiga. Hadis ini agak panjang tapi mempunyai pengertian dan panduan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, kita baca matan hadis ini terlebih dahulu. Kita baca, ambil daripada sinilah, ya, an Aisyah. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat faqalu wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah. Thumma qama fakhtataba thumma qala innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha saraqa fihimush syarifu
tarakuhu. Sambung. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Waimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Wa fi riwayatin fatalawwana wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala atashfa'u fi haddin min hududillah. Faqala Usama istaghfir li ya Rasulullah. Thumma amara bitilkal mar'ati faquti'at yaduha. Baik, ni hadis yang kita nak bincang pada tengah hari ini. Baik. Ya, selalu hadis ni kita biasa dengar pada bahagian ini sahaja. Yang selalu kita sebut ni. Ya, saya gariskan. Sampai di sini. Ini yang biasa kita dengar. Ya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, maksudnya sekiranya Fatimah binti Muhammad, maksudnya Fatimah merupakan puteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saraqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, nescaya pasti aku akan potong tangannya. Ya, yang petikan ni biasa kita dengar. Tapi sebenarnya hadis ni dia ada lagi sebelum tu. Ada ceritanya sebelum itu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pada tengah hari ini kita dapat tahu keseluruhan cerita tentang hadis ini. Baik, kita baca terjemahan. Maksudnya bahawa kaum Quraisy pernah dirisaukan tentang isu seorang wanita daripada kalangan Bani Makhzum yang telah mencuri. Isunya adalah masyarakat Arab Quraisy telah menghadapi satu isu, satu fenomena yang kontroversi. Dia bukannya kita kata dia adalah suatu yang realiti. Hari ini kalau kita kata viral lah. So di kalangan masyarakat Arab Quraisy ini telah viral isu seorang wanita yang mana dia berasal daripada Bani Makhzum. So Bani Makhzum ni adalah satu bani, satu kumpulan, satu kaum yang mulia. Satu kaum yang mulia. So ada pandangan menyatakan bahawa nama wanita yang mencuri ini adalah Fatimah binti Asad. Dia daripada Bani Makhzum. Dia mencuri. Dan Bani Makhzum dia adalah bani yang dia bangsa puak yang mulia. Jadi bila bangsa yang mulia ni ada di kalangan salah seorang penduduk mereka, ahli kumpulan mereka, masyarakat mereka yang mencuri, maka mereka cari jalan sebagaimana nak settle ataupun bahasa kita macam mana nak kautim supaya benda ni tak menjadi isu yang besar dalam masyarakat. Baik. Lalu mereka berkata, siapakah yang boleh berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya?
So mereka cari siapa yang boleh pergi jumpa dengan Nabi SAW untuk bincang dengan Nabi, kan? Tak apalah, kita selesailah kes ni. Tak payahlah dia ni dikenakan hukuman. Itu maksudnya. Ya, baik. So, ada yang menjawab. Lepas mereka bincang, ada di kalangan penduduk oleh kaum Quraisy ni, dia mencadangkan tidak ada yang berani berbicara dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini melainkan Usamah bin Zaid, seorang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mereka cari siapa yang boleh mereka pilih untuk hantar dan jumpa dengan Nabi, nak bincang dengan Nabi, nak settle dengan Nabi. Maka mereka dapati tak ada orang lain dah yang layak melainkan Usamah bin Zaid. Dalam teks hadis, kalau kita tengok teks hadis ni, ya, Usamah bin Zaid ni dia digelar dengan Hibbu ni, Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istilah dipakai Hibbu. Hibbu ni maksudnya orang yang Nabi sayang. Sebab tu Mak Saleh dia gunakan, dia tukar jadi Habi. Kita pula Melayu pendekkan jadi B. C tak tahu mana datang. C, D tak tahu. Dia daripada perkataan hibbun, kekasih, orang yang paling Nabi sayang. Sebab apa? Usamah bin Zaid, Usamah dan juga Zaid. Zaid ni adalah anak angkat Nabi. Nabi sayang kepada Zaid. Dan bukan Nabi sayang kepada Zaid sahaja, tapi Nabi sayang kepada anak Zaid yang bernama Usamah. Jadi dua beranak ni memang Nabi sangat sayang. So dalam kes ni, orang Arab Quraisy nampak tak ada orang lain dah yang boleh pergi jumpa Nabi bincang tentang isu ni. Dan mereka pun hantar Usamah pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambung. Lalu, Usamah pun berbicara dengan baginda tentang hal tersebut. So bila Usamah pergi jumpa dengan Nabi, dia masuk dan dia minta supaya Nabi tak kenakan hukuman kepada Fatimah binti Asad yang merupakan salah seorang daripada Bani Makhzum yang mencuri. Tak dikenakan hukuman hudud. Apa hukumannya? Potong tangan. Mungkin minta supaya diringankan dan seumpamanya. Maka apabila Zaid meminta buat rayuan kepada Rasulullah tentang perkara ini, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawapan Nabi? Adakah kamu mahu meminta bantuan pada suatu hukum had daripada hukum hudud Allah Ta'ala agar ia diringankan? So Nabi kata kepada Usamah, kamu ni nak minta ringan ke? Sedangkan hukuman ni telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hukuman mencuri ni potong tangan. Ini adalah hukuman ketetapan Allah. Kamu nak minta kurang ke? Nak minta ringan ke? Ya. Kemudian baginda berdiri dan berkhutbah. Selepas itu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umat sebelum kalian telah binasa. Bahawa apabila ada orang terhormat dalam kalangan mereka mencuri,
mereka membiarkannya. Namun apabila orang yang lemah dalam kalangan mereka mencuri, ya, mereka menjalankan hukuman had ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya saya akan potong tangannya. Yang biasa kita dengar adalah ni, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya saya akan potong tangan. Kita dengar hadis ujung je. Di pangkalnya ada kisah yang tersendiri. Baik. Dalam suatu riwayat, dalam riwayat yang lain, air muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Lalu baginda bersabda kepada Usamah, apakah kamu hendak meminta keringanan terhadap suatu hukuman daripada hukuman hudud Allah? Usamah berkata, mohonkanlah keampunan untuk saya, wahai Rasulullah. Maksudnya Usamah minta supaya apa yang dia buat ni benda yang salah, maka dia minta supaya diampunkan dosa dia. Supaya Nabi berdoa memohon keampunan untuk Usamah. Sebab dia tahu minta kurang, minta ringan terhadap ketetapan Allah ni dah tak boleh. Ini adalah benda yang solid kena buat. Ya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita tersebut yang bernama Fatimah binti Asad, yang berasal daripada kaum ataupun Bani Bani Makhzum, ya, dia dikenakan hukuman, dijatuhkan hukuman, lalu dipotong tangannya. Ini hadis yang pertama kita nak bincangkan pada tengah hari ini. Baik, yang pertama saya cerita sikit. Mungkin di kalangan kita ada timbul perasaan tak jelas. Apakah yang dikatakan hukuman hudud ni kat sini? Hukuman hudud Allah. Okay. So dalam bahasa yang mudah, hukuman hudud ni adalah hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Contoh, dalam Al-Quran Allah telah tetapkan orang yang mencuri hukumannya adalah dipotong tangan. Itu namanya hukuman hudud. Hukuman yang nas Al-Quran jelas sebut, ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bukan datang daripada manusia. Okay, contoh yang kedua, orang yang berzina. Ya? Seorang yang berzina dalam hukum Islam, dia ada dua kategori. Yang pertama, penzina yang disebut sebagai muhsan. Muhsan ni maksudnya seorang penzina yang telah berkahwin dan dia telah pernah melakukan hubungan suami isteri. Kemudian dia melakukan zina dengan orang lain. Itu namanya muhsan. Untuk seorang penzina yang muhsan ni, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Ini yang dinamakan hukuman hudud, ketetapan Allah Ta'ala. Satu lagi adalah hukuman yang ghaira muhsan. Muhsan, jangan baca muhsin pula. Saya tulis dalam tulisan Jawi. Muh, min, ha, sad, nun. Muhsan. Satu lagi adalah ghaira muhsan. Maksudnya ghaira muhsan ni maksudnya orang yang belum pernah berkahwin, yang tak pernah melakukan hubungan suami isteri.
maka kalau dia melakukan perzinaan, hukumannya adalah disebat dan juga dibuang daerah. Hukum ni dia datang macam mana? Hukum ni adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinamakan hukuman hudud. Saya harap jelas apakah maksud hukum dekat sini. Baik. Jadi apakah pengajaran daripada hadis yang pertama ini? Baik. Hadis yang pertama, ya, apa dia punya pengajarannya yang pertama adalah agama Islam melarang memberikan syafaat, mengusahakan, membantu, ya, kes yang mana seseorang itu yang dikenakan hukuman dan diusahakan untuk dibantu dia nak ringankan. Hukuman tersebut adalah hukuman hudud. Ya, maksudnya orang yang sepatutnya buat salah dan dia dikenakan hukuman hudud, Islam kata tak boleh usahakan syafaat supaya dia ni diringankan. Sebab apa? Hukuman itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, seorang tu memang jelas, ya, dia memang mencuri. Maka kita pula pergi jumpa, saya minta diringankanlah hukuman, tak payahlah kena hukuman hudud. Tak boleh. Sebab hukuman ini hukuman yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Okey, satu. Pengajaran yang kedua, so daripada hadis ini kita boleh ambil pengajaran adalah hukuman hudud ke atas wanita sama dengan hukuman hudud kepada lelaki. Hukuman hudud orang yang mencuri. Seorang wanita yang mencuri, hukuman hadnya adalah sama dengan hukuman had kepada lelaki. Sebab yang kita baca hadis ni, seorang wanita mencuri, maka dikenakan hukuman potong tangan. Kalau lelaki mencuri pun potong tangan. Okey, itu pengajaran yang kedua. Ya. Pengajaran yang ketiga, ya, kita boleh dapat dekat sini adalah bila kita baca hadis ni, maka Islam ataupun Rasulullah menyuruh kita mengambil pengajaran daripada perbuatan umat-umat yang terdahulu. Ambil, kan, kita baca sejarah, ambil pengajaran. Okay? So hadis ni Nabi sebut umat pada zaman dahulu, ya, kalau ada di kalangan mereka orang-orang yang terhormat mencuri, maka mereka lepaskan. Tapi kalau ada di kalangan orang yang lemah mencuri, maka mereka mengenakan hukuman had. Dan inilah salah satu faktor yang menyebabkan umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran yang keempat hadis ni adalah menceritakan mengenai kedudukan dan kelebihan Usamah bin Zaid. Jadi ada 4 pengajaran ataupun 4 istifadah yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir. Ya. Saya cuba check lah kalau ada pada ruangan chat ni, kalau ada apa-apa soalan nanti kita cuba tengok. Okey, sekarang ni kita ada 46 orang peserta, alhamdulillah. Ya. Baik, sambung. Hadis yang terakhir, hadis yang keempat, ya, ataupun hadis yang ke-251 dalam kitab Riyadhus Salihin. Baik. Saya baca yang bukan berwarna merah.
anna ummahu Umma Kalthum binta Uqbata akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira. Wa fi riwayatin li Muslim ziyadah qalat wa lam asma' yurakhasu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu kadhibun illa fi thalathin al-harbu wal islahu bainan nas wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Hadis ni kena faham betul-betul. Ya. Sebab ada orang kata hadis ni menunjukkan boleh bohong sunat. Jadi kita huraikan nanti. Ya, boleh ke tak boleh? Ada tak istilah bohong sunat? Ya, baik. Al-kadzab ni, al-kadzab ya, al-kadzab adalah bohong. Sebab tu ya, digelarkan kepada seorang lelaki Quraisy Musailamah al-Kadzab. So Musailamah adalah namanya, al-Kadzab itu adalah gelaran. Siapa bagi gelaran? Rasulullah. Sebab dia membohong, dia menipu. Apa dia menipu? Dia kata dia adalah seorang nabi. Musailamah dia mendakwa dia adalah seorang nabi. Dan dia juga dikurniakan kitab. Sebab tu dia sebut ya, Musailamah al-Kadzab. Baik, kita tengok terjemahan. Maksudnya, okay, hadis ini telah diriwayatkan daripada Ummu Kalsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Apa kata Ummu Kalsum? Ya, kata Ummu Kalsum ya, iaitu bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, apa yang didengari oleh Ummu Kalsum? Apa sabda Nabi? Okey, Nabi kata, bukankah dikatakan, saya tersalah huruf K ni ya, bukanlah dikatakan sebagai pendusta. Ni al-kadzab ni pendusta, orang yang berbohong, orang yang mendamaikan di antara manusia, lalu dia menyampaikan kebaikan atau mengungkapkan kebaikan. Ya, seorang orang yang ketiga, kan, dia nak damaikan dua orang, A dengan B. Ni C lah, C ni orang ketiga. Dia dapati A dengan B ni bergaduh, berkelahi, bertengkar. Dia nak mendamaikan. Maka dia sampaikan kepada B. Kan? Dia pergi jumpa B, mungkin dia bawa hadiah kat B. Dia kata, ni A yang bagi kepada kamu. Padahal A tak bagi pun. Tapi dia C ni yang beli, dia bagi kepada B. Dan dia kata A ni yang bagi kepada kamu. Jadi itu maksudnya dia bukan benda yang tak dikategorikan sebagai pendusta. Yang ni disebut oleh Nabi SAW sebab dia buat perkara itu untuk maslahah, nak mendamaikan dua pihak yang bertelagah, dua pihak yang bergaduh. Baik, sambung. Dalam satu riwayat Imam Muslim ada tambahan, ya, yang mana Ummu Kalsum berkata, saya tidak pernah mendengar baginda memberikan kelonggaran pada suatu perkataan yang diucapkan manusia
melainkan dalam 3 keadaan. Ya, ada 3. Ya. Beliau memaksudkan peperangan, yakni menakutkan musuh, mendamaikan di antara manusia, dan ucapan suami terhadap isterinya serta ucapan isteri terhadap suaminya untuk kemaslahatan rumah tangga mereka. Okey, so maksudnya dalam riwayat Imam Muslim, kata Ummu Kalsum, dia kata dia dengar bahawa Nabi sebut ada 3 situasi yang mana seorang itu diberikan kelonggaran, kebenaran, diberikan keharusan untuk bercakap yang tidak benar. Okey. Yang ni saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat kena faham betul-betul. Saya tak nak nanti kita bimbang, takut masyarakat kita keliru. Okey, apa poinnya? Okay. Yang pertama, kena jelas, kena faham bahawa berdusta hukumnya adalah haram. Ini yang pertama. Berdusta termasuk dalam al-kabair, al-kabirah. Masuk dalam dosa besar. Ini poin nombor 1. Cuma ada beberapa situasi dalam hadis yang kita bincang tengah hari ini, ada 3 situasi yang Nabi haruskan untuk berdusta. Jadi ada orang kata bohong sunat, itu istilah yang tidak sesuai. Tak ada istilah bohong sunat. Itu orang Melayu sahaja yang gunakan istilah tu. Sebab berbohong hukumnya adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak. Cuma ada beberapa situasi diberikan pengecualian. Okey, apa situasinya? Yang pertama disebut, kita ambil yang hadis Muslim ni. Yang pertama adalah di dalam peperangan. Ya. Maksud dekat sini adalah dalam merangka strategi perang untuk kita menakutkan musuh, untuk kita menewaskan musuh. Kita buat strategi untuk mengkaburi musuh. Itu dibolehkan. Okey, satu. Yang kedua, yang ni yang berkenaan dengan tajuk yang kita bincang. Apa dia? Mendamaikan di antara manusia. Macam saya bagi contoh tadilah, kita jadi orang tengah nak mendamaikan antara Ahmad dengan Ali. Ahmad dan Ali ni kita dapati dah 3 tahun tak bertegur sapa. Jadi kita berfikir macam mana nak mencari jalan. Kita pergi jumpa dengan Ahmad, kita kata Ali tu sebenarnya sayang kat kau. Dia selalu puji kau. Dia selalu puji kau. Dia kata kau ni baik sebagainya. Padahal kan si Ahmad tu tak pernah cakap pun macam tu. Tapi kita yang buat. Tapi kita buat tu tujuannya untuk mendamaikan Ahmad dan Ali ni yang dah lama bergaduh. Ketika itu boleh. Tapi masalah hari ini yang ni tak berlaku. Kan? Dalam masyarakat hari ini biasanya kalau kita nampak A dengan B tu bergaduh, kita ni orang yang ketiga, kita jadi batu api juga. Kita pula yang tambah garam, tambah belacan, tambah bawang, nak bagi dua pihak tu lagi bergaduh. Yang ni tolong berhentikan. Nabi suruh supaya damaikan dua pihak yang bergaduh. Carilah jalan.
Itu yang masuk dalam hadis ini. Poin berkenaan dengan tajuk kita. Jadi kalau di pejabat, kita satu jabatan, kita nampak A dengan B ni memang dah lama tak tegur siapa. Maka kita ni pun duk parti nampak kan. Jadi kena ambil tindakan untuk mendamaikan, mencipta suasana yang harmoni. Apatah lagi kalau kita sebagai ketua jabatan. Jangan biarkan perkara ini berterusan. Cari jalan. Ya. Ini yang kita nak bawa dalam semasa kita bekerja. So dalam kita bermasyarakat, berjiran, seumpamanya, kena bawa perkara yang macam ini. Ini yang disuruh oleh Islam. Baik, itu situasi yang kedua yang diharuskan. Baik. Situasi yang ketiga yang Nabi sebut adalah ucapan suami kepada isteri ataupun ucapan isteri terhadap suami. Suami cakap yang memang benda tak betul pun tapi dia cakap. Isteri dia masak kan, isteri dia masak memang tak sedap langsung. Kan, memang tak sedap pun. Tapi bila dia makan, sebab dia nak mewujudkan suasana rumah tangga yang harmoni, dia puji. Dia kata sedap betul masakan awak tadi. Padahal memang tak sedap. Kan? Itu masuk dalam kategori dia tak bercakap benar. Tapi dibenarkan. Dibenarkan sebab nak bawa kebaikan kepada rumah tangga. Ya? Sama juga dengan isteri. Isteri juga boleh juga cakap sesuatu yang mungkin memang benda yang tak betul tapi disebut kepada suami dia sebab nak bina, nak bawa, nak wujudkan sebuah rumah tangga yang harmoni, yang bahagia. Yang ni orang ambil kesempatan kata boleh tipu sunat tu. Baik. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan, ya, kaum muslimin dan muslimat sekalian, dalam ucapan suami dengan isteri, para ulama bagi penjelasan. Dia kata tidak boleh dalam hal yang berkaitan dengan kewajipan. Kewajipan. Okey, saya bagi contoh. Okey. Apa kewajipan suami? Apa tanggungjawab suami kepada isteri? Ya, memberikan nafkah, menyara keluarga. Okey. Jadi suami ni dia seorang kaki nombor. Kaki nombor. Suka beli nombor. Kalau tak faham lagi tak tahulah. Ataupun suami ni memang suka enjoy. Pergi club, kan, pergi clubbing, kan. Sekarang ni musim PKP, alhamdulillah dia tak boleh buka semua dah benda-benda tu semua, kan. Jadi kan, bila duit tak ada, dia balik rumah, kan, sepatutnya dia yang menyara keluarga, sara isteri, sara anak-anak. Tapi dia dah enjoy tadi, duit dah habis, kan. Dia jumpa suami dia, dia jumpa isteri dia, dia beritahu. Dia kata, yang duit abang dah habis dah. Duit tak cukup ni. Dia kata tadi abang ada kes dekat pejabat. Ada kawan, duit dia hilang. Dia kena scam. Jadi, jadi abang pun, bagilah dulu. Tolong dia. Sekarang ni duit dah tak ada. Jadi nak pinjam duit ni. Dalam kes yang macam ni, ini tidak boleh berdusta. Sebab memberi nafkah, kan, memberi nafkah kepada isteri, kepada keluarga adalah tanggungjawab suami. Dalam hal yang macam ni, hukum fiqh kata, para ulama sebut, suami tidak boleh berdusta. Kalau dia cakap juga, dia merupakan perbuatan yang haram, yang dilarang oleh syarak.
Itu kena beza tu. Kan? So jangan baca hadis ni, baca teks terus kan, ucapan suami terhadap isteri. Jadi suami boleh sewenang-wenang bercakap dusta, tak boleh. Sama juga ucapan isteri kepada suami. Isteri ada affair dengan lelaki lain. Bila balik lambat, mungkin balik rumah sepatutnya pukul 5.30 dah ada di rumah, sampai rumah kan, tapi pukul 6 tak balik lagi, pukul 7 tak balik lagi, pukul 8 malam tak balik lagi, pukul 9 malam baru balik. So bila suami tanya kan, kenapa balik lambat, dia pun beritahu buat kerja overtime dekat office, padahal dia keluar ada affair dengan lelaki yang lain. Kes macam ni, perbuatan dusta itu, bohong itu tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab isteri perlu patuh taat kepada suami. Ini kena tengok dalam situasi, dalam kes-kes yang perlu diberikan perhatian. Selesai tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat, 2 hadis untuk bab yang sebelum ini. Okey, bab yang kita bincang mengenai memberi bantuan dan mencipta suasana harmoni. Baik. InsyaAllah kita selesai bab ni, kita akan masuk kepada bab yang baru. Saya share kepada topik yang baru. Sekejap saya ambil file yang baru. Okay, sementara tu kalau yang nak komen, silakan. Kalau ada nak bagi pandangan, bagi idea, silakan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita sambung untuk tajuk yang baru pada tengah hari ini. Yang ni bab yang baru Yang tadi tu bab yang ke-16. Okey, hari ni kita masuk bab yang baru, bab yang ke-17. Tajuknya sifat hati dan lisan yang terpuji serta tercela. Ini nak membaiki hati. Okey, baik. So ini tajuk besarnya dan subtopiknya adalah terpujinya akhlak yang baik, sopan santun dan lembut hati. Halaman yang ke-393. Okey, baik. Seperti biasa, Syekh An-Nabhani membawakan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu untuk kita tengok, untuk kita faham. Okay, jadi hari ini yang pertama kita tengok dulu ayat surah Ali Imran ayat 134. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan orang-orang yang menahan marah. So dalam teks kita dia tak ada yang ni dalam teks kita yang ni tak masuk. Dia
Okey, mula daripada sini. Semula daripada sini. Sebab tu saya ambil apa terjemahan ini, okey, ambil start daripada sinilah. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Ni, wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Okey. Sebenarnya ayat ni dia ceritakan tentang tiga ciri. Tiga ciri okey, manusia yang hebat. Cuma dalam ayat ni yang dipilih oleh Syekh Yusuf Al-Nabhani, dia nak matchingkan dengan tajuk kita. Ni tajuk kita ni, terpujinya akhlak yang baik, sopan santun, lembut hati. Maka Syekh Al-Nabhani ambil daripada ayat wal kaziminal ghaidh. Ambil ayat sini. Yang ni tak diambil. Tak apalah. Okey, saya sebut dulu. Ya. Secara generalnya, tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat, dalam ayat ni Allah cerita tiga ciri sifat yang terpuji. Okey, cuma kita nak ulas dua. Okey, apa tiga ciri itu? Ni yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra. Orang yang menafkahkan. Ya, nanti boleh buka dalam kitab tafsir, orang yang menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan yang tersembunyi. Ya, jadi maksudnya kat sini poin ni adalah antara sifat ciri orang yang hebat, orang yang Allah sayang adalah dia suka infakkan harta. Maksud infak adalah membelanjakan harta ke jalan kebaikan. Sama ada secara tersembunyi ataupun bantu orang terang-terang. Itu ciri yang pertama. Okey. Dan kita nak fokus dua ciri. Okey. Yang kedua adalah yang ini. Yang ini menginfakkan harta. Harta. Dia berkaitan dengan harta. Okey, yang ni wal kaziminal ghaidh. Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ni lah Kazim. Kazim. Ya, itu nama dia lah. Ada dalam ayat Al-Quran. Ya. Baik, kaziminal ghaidh maksudnya adalah orang-orang yang menahan marah. Okey. Menahan marah ni macam mana? Apa maksud tahan marah? Jadi kena tengok kepada tafsiran para ulama. Okey, maksud yang dikatakan menahan marah, kalau kita buka, tengok dalam kitab tafsir Ibn Katsir, tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, wal kaziminal ghaidh ni maksudnya kan? Kazimi ni menahan. Ghaidh ni, al-ghaidh ni maksudnya sifat marah yang meluap-luap. Dia kontrol, dia tahan. Okey, macam mana situasinya? So, ayat ni Allah nak cerita maksudnya orang tu dia memang boleh marah seseorang. Dia memang berupaya, berkemampuan untuk marah seseorang. Contohlah kita, kan? Kita sebagai mak, ayah, kan? Boleh marah anak kita. Dan seumpamanya lah, boleh. Kita sebagai ketua jabatan, kan? Boleh marah anak-anak buah kita. Tapi dia tidak, dia menahan kemarahan tersebut dan tidak ditunjukkan kemarahan itu walaupun pada riak muka. Padahal dia boleh menghukum. Sebab dia marah, dia boleh menghukum orang tu. Mungkin orang tu buat salah kan, sebagainya. Tapi dia tahan, tak menunjukkan dia marah.
walaupun pada riak mukanya. Ini maksud al-kazimi nal ghaiz, menahan marah. Dia berbeza pula dengan kita, kan? Kita yang tak ada apa-apa. Ya, kita ni, kita ambil contohlah sebagai seorang, sebagai orang bawah. Bawah dia nak marah bos tak boleh, kan? Sebab bos dia berkuasa. Yang tu tak termasuk dalam wal kazimin al ghaib, sebab dia tak ada kuasa nak marah bos, kan? Macam dengan seorang anak, kan, anak nak marah ayah tak boleh, kan? Yang tu tak masuk. Tapi yang ni maksudnya orang yang ada kuasa, orang yang boleh menjatuhkan hukuman, tapi dia menahan kemarahan itu. Ini yang dikatakan sifat yang Allah suka. Ya, dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahan marah ni macam mana? Kena tengoklah. Okey, dia marah ni yang pertama urusan-urusan keduniaan. Yang tu kita tahan, ya. Kita boleh tahan dan kita biarkan. Maafkan. Tapi kalau orang yang telah urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, orang menghina agama Islam, orang menghina syariat Islam, orang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang menghina Al-Quran. Ketika itu janganlah wal kazimin al ghaid, kita pun tahan marah. Tak boleh. Yang berkaitan dengan agama, kita kena pertahankan agama. Wajib mempertahankan agama. Sebab tu jangan salah faham bila kita membaca ayat suci Al-Quran. Ya. So janganlah bila orang hina, orang hina Al-Quran, kita kata, kan Quran kata wal kazimin al ghaid, tahan marah. Itu fahaman yang salah. Okey? Dua. Sifat yang kedua. Dan sifat yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang. Payah tuan-tuan. Ya? Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, payah kita nak suka-suka maafkan orang. Orang yang hatinya bersih, yang jiwanya baik, mudah dan cepat memaafkan kesalahan orang. Okey, saya bagi sedikit. Okey. Okey, kenapa kita kena ada sifat mudah memaafkan orang? Tak apalah orang tu buat salah, tak apalah saya maafkan orang. Kena ada sifat macam tu. Kenapa? Okey, jawapannya yang pertama adalah kerana perbuatan kita dapat pahala. Pegang yang tu. Ya? Seorang buat salah, buat sesuatu kesalahan, kan, tak apalah saya maafkan. Ni satu, kita punya perbuatan, ya, memaafkan itu Allah bagi pahala. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua kenapa? Tuan-tuan fikir di hari akhirat. Hari akhirat ada satu proses yang namanya hisab. Kita pada hari akhirat, matlamat kita nak cepat masuk syurga. Itu kita pegang. Sebab tu kalau boleh kita nak jadi dalam kumpulan, dalam golongan orang-orang yang dikecualikan daripada hisab. Ya? Dia bangkit daripada mahsyar, kita ni automatik tak kena hisab, terus masuk ke dalam syurga. Kita nak jadi kumpulan yang macam ni. Yang Nabi sebut ada 70,000 orang yang tidak dihisab. Baik. Jadi kalau kita tidak memaafkan orang, orang tu buat salah dengan kita,
Kira kita akut kan. Kira orang tu datang minta maaf, kita katakan aku tak akan maafkan engkau. Jadi pada hari akhirat nanti ni, di hari akhirat nanti, dia bila kita sebut aku tak akan maafkan engkau, nanti engkau tunggu aku tunggu kamu. Kan? Aku tunggu kamu di padang mahsyar. Jadi di hari akhirat nanti dia akan jadi lambat untuk masuk ke syurga sebab kita kena ada proses hisap. Tapi kalau dekat dunia ni orang buat salah, kita maafkan dah. Hari akhirat jalan terus. Sebab dah tak ada lagi proses yang melibatkan hisap apa yang kita nak tu. Sebab dekat dunia kita dah settle. Ini kelebihan orang yang suka memaafkan. Cuba pegang yang ni ya. Yang pertama sekali adalah Allah bagi pahala terhadap perbuatan kita. Yang kedua adalah kerana orang ini dia tak perlu menunggu lama di padang mahsyar. Sebab dia dah settle masa di dunia. Kita nak yang itulah. Sebab tu hari ni bila kita baca ayat ni, kita cuba untuk hayati, amalkan. Okey, baik. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Kita ambil sikit lagi ya. Lagi 4 minit, 5 minit. Surah Al-A'raf ayat 199. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Al-A'raf 199. Allah sebut khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini Allah sebut ya, iaitu ambillah kemudahan. Khudhil afwa, ambillah kemudahan daripada akhlak manusia. Okey, maksud dekat sini adalah ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya supaya manusia ni afwa ni. Afwa ni maksudnya bersikap pemaaf. Ya, bersikap pemaaf. Khuzil afwa. Allah suruh supaya Nabi SAW, supaya umat Islam bersifat pemaaf. Memaafkan orang. Satu, wa'mur bil urfi. Suruhlah ke arah kebaikan. Ini pun satu perkara yang kena buat. Kena suruh orang lain buat baik. Jangan kita ajak orang lain buat perkara yang tak elok. Ni Allah sebut ni, wa'mur bil urfi. Suruhlah ke arah kebaikan. Dan urfi ni, kebaikan ni bentuknya general. Umum. Ajak orang buat baik. Apa sahaja bentuk kebaikan. Dan yang ketiga Allah sebut wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maksudnya apa? Jangan hiraukan, ya, jangan peduli terhadap kritikan, ya, balasan, cemohan orang-orang yang bodoh. Kita jalan terus. Ya, kalau kita yakin kita nak buat ni benda yang baik, dah bincang dengan pihak-pihak yang berkaitan, yang pakar, yang berwajib, sebutnya memang mereka sebut ni benda yang baik, terus. Ya, sebab orang yang jahil, yang tak ada ilmu ni, dia tidak akan suka dengan perbuatan yang baik. Jadi kita teruskan, jangan pandang apa yang mereka akan buat, mereka akan sebut. Jangan lihat kepada tuduhan-tuduhan mereka. Okey? Dan ayat yang terakhir ni panjang. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Dan kita teruskan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Saya rasa itu yang kita nak bincang pada tengah hari ini. Ada komen? Ya. Puan Hada kata,
kisah suami isteri dalam cerita P.Ramlee. Itu bukan tipu sunat. Itu tipu yang memang tak boleh lah. Kalau nak kahwin, nak berpoligami 1, 2, 3, bincanglah cara elok-elok. Okay? Bincang elok-elok. Dan hari ini salah satu syarat kalau nak berpoligami, antara syaratnya adalah mesti dapat kelulusan daripada mahkamah syariah. Kena isi borang, apply dulu. Mahkamah akan buat soal selidik, siasat. Kalau layak, baru diizinkan untuk berkahwin. 2, 3 dan sebagainya. Ini kena tengok sebab saya pun ada satu kes baru ni. Ya, kes baru ni. Ni bukan dekat kat Johor lah, dekat Selangor. Tapi ayah dia orang segamat. So ayah ni pening. Sebab apa pening? Dia kata, Ustaz, dia kata anak saya perempuan. Dia suka sangat dengan seorang lelaki ni. Lelaki ni adalah suami orang. Dengan isteri yang pertama dah ada 3 orang anak. Income dia sebulan dalam tak sampai pun 3,000. So dia kata macam mana saya nak buat? So kira adalah kita bagi pandangan lah. Beberapa pandangan dan sebagainya. Yang tu kena tengok lah dalam kes-kes yang macam ni. Ya? Okay. Muhammad Zarqan. Okay. Menipu dan bergurau. Macam mana nak bezakan? Jauh beza tu. Muhammad Zarqan jauh. Penipuan lain. Bergurau lain. Satu benda yang sangat jauh. Okay? Okay? Bab tu. So menipu memang jelas lah. Dia menipu kan. So bergurau. Dan kita bergurau senda. Itu tak ada masalah apa-apa. Dia ada batasan-batasan untuk bergurau. So Nabi pun bergurau. Boleh. Dia dibenarkan oleh syarak. Contoh Nabi bergurau. Ini sebagai selingan lah sebelum kita tutup. Nak baca kisah ni, kita boleh baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi. Waktu Nabi makan bersama-sama dengan Sayyidina Ali. Nabi makan buah tamar, buah kurma. So dihidangkan kepada Nabi buah kurma. So Nabi duduk dengan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali bila dia makan buah kurma, dia punya biji dia letak depan Nabi. Semua buah kurma yang Sayyidina Ali makan, dia letak biji depan Nabi. Bila dah selesai makan, dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Kamu ni memang kuat betul makan. Tengok depan kamu memang banyak betul." Memanglah. Sebab apa? Campur dia punya biji buah kurma yang dia makan dan biji buah kurma yang Nabi makan. Yang banyaklah. So Nabi pun senyum. Dan Nabi kata, "Engkau, wahai Ali, lagi banyak makan. Sebab depan engkau tak ada biji. Dengan biji-biji pun kau makan." Ini contoh. Contoh gurauan yang Nabi buat. Di antara baginda dengan ahli keluarga dan juga para sahabat. Nak bergurau memang digalakkan dalam Islam. Tapi ada batasan lah. Baik. Saya rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Satu lagi ayat Quran dan hadis-hadis yang berikutnya. Baik, itu saja. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Itu kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.